Assalamualaikum. Bersama dengan aku dalam tim Vertigo Channel. Okay, hari ni mood aku rasa sedih lah sikit, sedih dan rasa macam satu kehilangan lah seorang kawan kami, iaitu Mamak. Baru saja dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan disebabkan kes ceroboh tanah kerajaan, iaitu kawasan TUDM. Hari ni aku nak ceritalah ataupun kongsikan satu kronologi macam mana kami berdua masuk ke dalam lokap. Okey, cerita dia macam ni lah. Mamak dia memang dia kerja dia memang kutip besi borok lah. Okey, memang itu adalah kerja dia lah, untuk dia mendapatkan duit harian dia lah, ataupun income dia akan kutip besi borok. So selama dia kutip besi borok ni, memang tak pernah lagi ada kes melibatkan polis. So baru-baru ni 25 hari bulan 6, iaitu hari Sabtu, Mamak dan aku kena ditahan oleh pihak polis lah atas dakwaan menceroboh kawasan larangan, iaitu kawasan TUDM, kawasan TUDM. So itu pun mungkin disebabkan report daripada penduduk taman tu lah. Sebab waktu, okey, aku cerita sikit lah. Apartmen yang Mamak kutip besi borok tu apartmen TUDM. Apartmen tu memang dah ditinggalkan berbelas tahun lah. Memang dah usang dan tak ada penghuni langsung. So Mamak dia expect memang tak ada siapa-siapa jaga apartmen tu. So dia masuklah ke kawasan apartmen tu untuk ambil besi borok. Dia bukan mencuri. Dia tak mencuri. Kalau mencuri, dia buat aktiviti tu malam. Dia buat aktiviti ni kerana dia kutip besi borok ni waktu pagi sampai ke petang. Dah habis dia jual besi borok tu, dia balik. Tapi nak jadikan cerita, hari Sabtu dia datang ke apartmen tu untuk ambil besi borok lah, sebab hari Ahad adalah birthday mak dia. So niat dia nak collect lah duit untuk sehari tu, untuk celebrate birthday mak dia. So hampa pun tahu Mamak dia baru masuk Islam, baru 2 tahun masuk Islam. Dan dia masuk Islam pun disebabkan kawan-kawan terdekat dalam hari ini lah. So bila dia masuk Islam, family dia buang dia. So hari Sabtu minggu lepas lah, 25 hari bulan 6 tu, dia nak kutip besi borok tu. Dia nak ambil hati mak dia. Maknanya dia nak buat surprise birthday mak dia lah. So tapi malang, nasib dia tak menyebelahi dia lah. Dia ditahan bersama dengan aku lah, ditahan oleh pihak polis lah atas laporan penduduk setempat disebabkan bunyi bising. Sebab Mamak dia buka tingkap tu, dia tak buka secara proper lah, ataupun secara elok lah. Dia terus pecah cermin. Dia pecah cermin setiap apartmen tu, setiap rumah tu. Itu yang buatkan apartmen tu bising. Dan orang taman sebelah tu dengar. Dan mereka pun buat report lah. Atas report tu, polis datang. Okey, nak jadikan cerita macam mana aku ada kat situ. Aku ada kat situ pun sebabkan ni lah, Mama kan pakai motor aku. So aku memang time tu memang nak pakai motor. Aku datang lah nak pergi ambil motor dekat Mama kan. Tu bila aku datang tu dalam pukul 1:30 tu, aku nampak Mama tengah buat kerja, tengah buka besi, tengah buka aluminium kan.
So tunggulah mamak dalam 10 minit kan. Dia dah habis kerja tu kan. So dia bawa lah, dia ajak aku turun kan. Elok kami nak turun tu kan, dah sampai dekat tingkat bawah tu, nampak polis lari ke arah kami. Dan juga situ, jangan gerak kan, jangan gerak. So aku pun dengan mamak pun memang tak lari lah. Kami pun angkat tangan kan. Itu yang menyebabkan aku pun masuk ke dalam lokap lah, disebabkan menceroboh kan. So kami ditahan pada pukul 2 petang dan dibawa pergi ke balai polis Telur Air Tawar. Dan di situ kami disuruh siasat dan kami pihak polis mengambil keterangan kami, dan pihak polis pun telah maklumkan hal ni dekat TUDM lah, dan TUDM pun menyatakan bahawa tempat tu masih lagi bawah jagaan TUDM ataupun masih lagi tanah TUDM. Polis pun tanyalah pendapat TUDM adakah nak meneruskan kes ni, dan pihak TUDM pun katakan mereka memang nak terus dan tak ada budi bicara dan teruskan kes ni. Dan kami ditahan di lokap dan dibawa ke lokap Kepala Batah, mana tahan reman selama 5 hari di dalam lokap lah. Okay. So ceritalah perjalanan dalam lokap tu. Masa kami kena tahan dekat Teluk Air Tawar tu kan, tunggu van lori polis datang kan. Tunggu, tanya mamak macam mana ni mamak kan, kes ni macam mana, agak-agak kita ke dalam. Mamak cakap tak apa, jangan risau kan. Dekat mahkamah nanti bicara, nanti aku akan mengaku ni salahku kan. Kamu tak bersalah kan. Dan aku cakap memang aku yang salah. Dia cakap betul. Dia cakap macam tu lah dekat aku kan. Dia bagi jaminan kat aku yang dia akan mengaku lah. Sebab dekat mahkamah kan, bila kes ni kes bersama kan, seorang mengaku, seorang lagi yang tak mengaku. Maksudnya kata yang mengaku ni akan dihukum, dan yang tak mengaku ni akan dibebaskan. So tak apalah, aku pun first time masuk lekap dalam keadaan macam tu pun aku rasa risau lah. Risau nanti rekod aku buruk kan. Duduk dalam tu aku dah terbayang dah, kalau aku duduk dalam tu habis kena pukul ke kan. Sebab kita duduk dengar dekat luar orang yang masa masuk penjara ni macam-macam cerita lah. Ada yang kena pukul kalau muka yang handsome macam aku ni, ada yang kena balas pungkok. Aku fikir habis aku kan. Tapi tak apa, mamak bagi dia serah diri dah. Dia cakap tak apa, jangan risau, aku akan mengaku kan. Tapi kalau ada jamin kan, kau kena keluar cari duit untuk aku. Dia cakap insyaAllah mamak kata aku cuba. Alright. So waktu tu tengah bincang kan, kira macam mamak tu dia cuba ambil hati aku lah. Dia tak mahu aku sedih kan. Dia buat lah lawak dia, apa tahu lah lawak mamak macam mana kan. Nak hiburkan aku dalam balai tu. So kami pun dibawa ke IPD Kepala Batah Pulau Pinang pada pukul 8 dan pada pukul 8.10 minit dibawa ke Kepala Batah IPD sebab akan ditahan reman dekat lokap Kepala Batah. So first time aku masuk lokap tu, masuk ke bilik polis tu, memang pakaian kami kan, kena pakaian lokap, dan polis pun minta lah buka baju, buka seluar, buka spender, semua dalam tu. Dalam keadaan polis pun ada dalam 3 orang dalam bilik tu kan. So nak tak nak pun memang kena buka lah, memang kena bogel kan. Mak kata tak payah lah, aku tak tengok kan. Dia buka ni, aku buka ni. Buka polis tengok. Sebab apa? Sebab takut kami bawa masuk barang terlarang kan. Lepas tu, lepas pada tu barulah orang lokap kami kena sign cari jari kan. Lepas tu dah settle tu, masuklah ke dalam lokap. Sebelum masuk sel tu, masuk jalan kan, dengan sorakan daripada OKT dalam tu lah. Bila kami masuk, sebab lah
yang kena tangkap kira kami 2 lah, ya, kiranya OKT yang terakhir kan. Masuk dengan bunyi sorakan kan, lepas tu geng-geng dia kan, duduk sorak kat mama kan, macam menyambut kedatangan kami. Kat situ pun aku dah nampak dah, aku rasa habis lah. Lagi aku duduk dalam satu sel tu 9 orang tu, confirm kena pukul. Tak apalah, masuk sekali dengan mak, satu sel dengan mak kan. So bila masuk tu, faham lah, bila first time masuk tu memang keadaan fikiran terganggu kan, rasa risau, rasa nak menangis, rasa sebab kan. Sebab bila kita duduk dalam lokap tu, macam-macam yang akan melegar dalam kita punya fikiran lah. Teringat dekat mak, teringat dekat ayah, teringat dekat kawan-kawan kat rumah kan. Dengan keadaan dalam lokap tu, tak ada tilam, tandas open, kamera dalam sel kan, nak berak kamera duduk atas kepala, memang bogel kan. Bila nak mandi pun kena bogel kan. Kiri kanan sel tu, depan tu kan, memang semua tengok memang terbuka kan. So bila kami masuk tu kan, mulalah banduan sebelah tanya, "Bro, kes apa bro?" kan. Mak macam biasa dengan dia punya perangai, dia buatlah lawak dia kan. Dia bergurau dengan banduan tu, cakap, "Tak ada, kes kecil je, aku curi gula-gula." Cakap macam tu kan, curi gula-gula kan. Tu cakap, "Tak lah, ini kami kes disebabkan ceroboh tanah kerajaan, itu tanah SDM." Oh kan. Tanya, lepas tu aku pun tanya lah, "Bro, kes apa pula?" "Oh, aku kes dadah." So dalam sel tu kan, dia mula jadi tak bosan bila kita banyak bersembang kan. Banyak orang sembang, kita tanya, orang ni kes apa, orang ni kes apa, macam-macam lah. Ada yang tukar dadah, ada yang bunuh orang bukan bunuh, kalau cubaan membunuh. Lepas tu ada kes tolong orang, tapi dia masuk dalam, dia tolong orang, pakcik ni dia tolong orang kan, dia bawa orang tu ke hospital, orang tu kena tetap, tapi dia yang masuk lokap disebabkan dia tak ada pasport, dia orang Indonesia, kena masuk lokap kat situ. Lepas tu yang ada seorang lagi tu cubaan bunuh diri. Lepas tu yang 4 orang tu budak-budak kena tahan, masuk lokap disebabkan tengok orang merempit. Macam-macam kes lah. So kat situ memang tak bosan lah, hari pertama tu memang tak bosan lah. Kita tanya interview kan. Tak tambah aku lagi suka bila aku tanya kes-kes yang berat ni, macam kes tukang dadah. Lepas tu kes Ahlong. Kita Ahlong ni kata, kata macam mana you masuk? Kita harus cilaka lah, kata I boleh masuk sini itu sebab makcik tu kan. I sudah kutip duit, lepas tu keluar itu polis tahan, ada roadblock kan, sudah masuk dalam roadblock. Lepas tu polis pun check lah, spot check I punya bag kan, spot check I punya bag, tengok ada duit banyak. Polis tanya, "Ini apa ni?" Kebetulan ada seorang pakcik ni lalu dia kena I. Dia berhenti, dia cakap, "Cik, itu Ahlong tu." "Oh, Ahlong, kena cukup. Itu pasal I duduk dalam, itu pakcik je celaka." Dia cakap ayah Ahlong. Kes tu lah, macam-macam. Tu hari pertama lah. Lepas tu bila dah sembang, dah berkenalan sesi sesuai kenal tu kan, tengoklah mamak kan. Aku tengok kat mamak, dia duduk kat ujung kan, dia tengok duduk ujung, dia macam termenung lah. Dia termenung. Lepas tu tanya mamak kan, "Mamak, okey?" Kata, "Aku okey je kan, aku okey kan." "Tak," kata, "aku nampak macam sedih mamak." "Dah, esok birthday mak aku," kata, "aku ada dalam, aku nak celebrate birthday mak aku, tapi aku ada dalam, mak aku tak tahu kan." Dia cakap kat mamak, kata, "Sabar mamak," kata, "mungkin Allah bagi jalan ni kat hang ni, ada benda yang lebih baik lah kan, untuk hang ada sebab kan. Niat hang dah baik, niat hang nak celebrate birthday hang nak ambil hati mak hang untuk terima hang balik, tapi Allah halang kan. Sebab hang fikir logik dah, mesti ada sebab kan." Dia cakap, "Pula tahun ni, bulan ni dah cukup setahun dah aku keluar penjara. Lepas tu semalam, hari ni kena tangkap, masuk balik lokap." Bila aku dengar dia luahan macam tu, aku pun sedih kan. So tak apalah, kami tidur lah kan. Bila nak tidur tu pun memang pejam je mata, teringat mak, teringat ayah, pejam mata, teringat member kan. Tak boleh tidur kan, tak boleh tidur sampai pukul 4 pagi kan. Sebab dalam tu kita tak tahu jam berapa, tapi tengok dekat langit tu kita anggaran dalam pukul 4 pagi kan. Baru terlelap kan. Lepas tu pukul 7 kami dibawa, mana hari Ahad tu,
kami dibawa pergi ke mahkamah untuk sesi tambah hariman. Mana tambah hariman ni tambah hari untuk kami duduk dalam lock up, sebab nak tahu hari jatuh bicara bila. Sebab banyak kes nak kena tunggu giliran, tunggu turn. So aku dengan mamak dapat tambahan hariman 4 hari lah, 4 hari. So tak apalah, bila dapat hariman 4 hari tu aku rasa lamanya, kata 4 hari lagi nak duduk ni. Hari lama pi dapat tambahan 4 hari lagi. Aduh, kata lama lagi mamak, macam mana ni? Kau relax je, tak apa, dalam tu kan kita boleh tidur kan? Tapi mamak tak boleh tidur, mak duduk risau, cakap kan, duduk risau macam mana ni aku ni kena hukum ke ataupun kena jaminan. Aku fikir tu lah. Lepas tu macam Allah, kalau kena hukum buat aku yang kena hukum, kau mesti keluar ya, sebab aku ngaku aku salah. Dia tetap, dia kata dia macam dia nak bebaskan aku lah, biar dia ke dalam. So tak tahu, aku cakap betul mamak janji ni. Kata betul janji kan. So dari situ aku nampak mamak ni kan, walaupun baru kenal dia kan, dia pun baru kenal aku, dia ada satu ciri seorang sahabat sahabat yang boleh susah dan senang. Dia sanggup susah dan dia nak kawan dia senang. Dia nak susah diri dia, kawan dia senang. Mamak, aku respect yang tu kan. Walaupun baru kenal, dia sanggup korbankan diri dia. So hari pun berlalu lah. Malah hari kedua tu macam biasa, rutinnya macam biasa, rutin dalam lockout tu. Makan pukul 12 makan, lepas tu pukul 7 makan, pukul 12 7, lepas tu pagi pukul 7 pagi, 3 kali makan kan. Makan tidur. Tunggulah hari-hari seterusnya. Mainkan hari yang terakhir, malam yang terakhir tu lagi tak boleh tidur, sebab esok bicara memang tak boleh tidur. Aku sembang mamak, kata mamak esok ni rasa kita dua ni boleh keluar. Okay, insyaAllah mesti boleh keluar. Tapi kalau aku tak boleh keluar pun tak apa kan, sebab dalam penjara aku boleh cari adik dia kan. Dia memang dia suka budak, bukan kata dia ni memang cinta budak, dia sayang budak. Dia just buat budak tu sebagai adik dia lah, adik angkat kan. Tak apa kan. Dalam tu kalau korang tak ada, adik-adik aku ada. Tapi aku kalau dalam tu dia cakap dia nak buat nama, aku nak fight, dia kata aku nak jadi fighter. Nampak cara dia cakap tu macam dia nak tutup dia punya sedih tapi hakikat dalaman dia kita boleh tahu dia sedih. Dia sedih. Siapa tak mau bebas? Betul tak? Siapa tak mau bebas? Macam kita nak bebas cuma pekerjaan mereka tu mereka tak boleh nak stop. Itu yang boleh menghasilkan duit tu mereka. Lepas tu mainlah hari bicara. Hari bicara tu pagi, pukul 10 pagi aku sampai ke mahkamah. Sampai ke mahkamah, kami naik lori Black Maria kan, dengan macam-macam kes kan. So kami punya bicara dalam lebih kurang pukul 11.30. Kami berdua dibicarakan depan magistrat. Okay. So magistrat pun bacalah statement dan report daripada TUDM dan statement daripada kami. Dia baca dan statement hakim pun bacalah denda yang kami dapat kan, hukuman berapa tahun penjara. Hakim pun cakap, hakim kata okey, tengok ini Azri bin Khairuddin kan, awak didapati bersalah atas menceroboh. Adakah awak mengaku? Aku pun cakap ya, saya mengaku. Mamak terkejut, tengok aku mengaku kan. Lepas tu lawyer pun mengiyakan, kata dia mengaku. Ya Arif, atas kesalahan ini denda maksimum tidak melebihi 10,000, 10,000, penjara tidak melebihi 3 tahun, atau penjara dan denda kedua-dua sekali. Lepas tu hakim
Sebabkan kes ni aku ni macam aku tak pernah ada rekod dalam jenayah. Tak ada rekod jenayah. Hakim bagi inilah denda yang paling maksimum. Okey, dengan ini Azri, awak dijatuhi hukuman itu denda, diwajibkan bayar denda sebanyak 7,000. Mula hakim cakap 7,000. Sekiranya gagal membayar denda, akan dihukum penjara selama 7 bulan. Lepas tu aku angkat tangan, cakap, Ya Arif, kan, saya ada tanggungan, kan, adik-adik saya masih sekolah lagi. So hakim pun dengar aku punya ni lah rayuan kan, untuk minta denda yang paling minimum. Hakim pun bersetuju bagi denda minimum 4,000. Lepas tu bila aku dengar 4,000 banyak kan, aku cuba minta tapi tak boleh. So aku reda lah, sebab aku tahu ayahku, nyawa aku memang tak mampu nak bayar, tak mampu bayar. So aku cuma reda, aku doa. Lepas tu bila dah turun dah habis bicara tu, kami dibawa lokap mahkamah. Okay, lokap mahkamah, aku minta kebenaran daripada officer yang jaga lokap tu lah. Kata, cik, saya nak telefon, saya nak telefon ayah saya. Lepas tu polis pun bagilah aku ke ayah aku. Ayah aku beritahu jumlah 4,000 kan. Ayah aku pun terkejut juga kan. Kata banyak kan. Ayah aku suruh cari kan. Tapi alhamdulillah lah kan, aku ada kawan-kawan yang banyak support aku kan. Mereka pun turut kongsi duit untuk cukupkan 4,000. So ayah aku 2,500, mak aku 500, dan 1,500 tu hasil semua daripada kutipan daripada kawan-kawan aku lah. Semua pakai duit apa. Ada yang minta advance gaji, ada yang tak kerja, tiba-tiba bekerja kan, kerja buat part time dengan member dia. Semata-mata nak cukup, nak kongsi duit untuk bayar denda aku lah. Tapi yang kesiannya mamak lah kan. Yang aku paling kesian bukan apa, masa aku duduk dalam lokap mahkamah tu, ada pegawai polis ni bawa borang jamin ataupun borang denda kan. Panggil Azri bin Khairuddin, ni ayah awak dah bawa dah sediakan duit denda, duit jamin ataupun denda kan, duit denda. Hakim, siapa dia hakim? Nama Mamak Hakim ya Allah, siapa dia? Kan. Mamak angkat tangan, saya kata, mana mak ayah awak? Lepas tu Mamak cakap, saya mak dengan ayah saya dah buang saya dah kan. Saya tak ada mak ayah kan. Kawan-kawan, saya kawan-kawan tak ramai cakap tu kan. Budak aku sedih kan. Aku cakap tak bawa mak kan. Aku pula aku try cari duit. Lepas tu Mamak cakap, tak boleh Ai, kalau lambat sebelum pukul 4 memang aku akan pergi penjara lah. Sebab nak bayar denda ni dia kena bayar on the spot. Hari tu juga kena bayar. Kalau jamin lain, denda lain. Kalau jamin, kita boleh bayar jamin tu, duit jamin tu dekat penjara. Lepas tu cakap tak apa mak, aku try lah kan. Itulah sekali bila aku dah keluar tu, memang tak dapat nak bantu lah kan. Kawan-kawan pun cakap duit mereka pun banyak tu lah. Lepas tu aku nak kontak kawan-kawan Mamak pun, Mamak cakap kenalan dia pun tak ramai. So cakap kat Mamak, kata Mamak kan, memang tak dapat nak tolong. Tu Mamak cakap kat aku, Mamak kata tak apa Ai, kata yang penting Han jangan lupa top up untuk aku. Cakap kenapa? Tu nombor SIM card aku tu takut expired je kan. Kau top up je kat aku. Lepas tu satu lagi baju-baju aku, baju yang aku beli kat Joker tu kan, kau jaga tau, nanti aku keluar nanti aku nak ambil, aku nak pakai. Lepas tu satu lagi, jangan lupa melawat aku. Cakap setiap sebulan sekali datanglah melawat aku rindu korang. Tu bila dengar tu aku rasa macam sedih sangat. Lepas tu aku pula tengok pandangan terakhir dia tengok aku dalam lokap kan, dalam lokap dengan mata dia. Kita boleh tahu orang sedih, muka dia sedih macam mana. Dia tengok lama kan. Lepas tu adalah seorang Ali kan. Dia tengok Ali. Dia tengok member kan, yang ada kat luar kan. Tengok kan, dekat pandangan terakhir. Itulah yang lah aku tengok Mamak kan. So apa-apa pun aku cuma berdoa harap Mamak
kat dalam tu lebih kuat lah semangat dia. Sebab aku yakin apa yang Allah buat ni sebab mana tahu kan dia duduk dalam penjara sebab dia mu'alaf, dia baru masuk Islam, betul tak? Mungkin Allah nak dia belajar ilmu agama tu dalam penjara lebih dekat untuk dia kenali Islam. Dan aku harap dalam tu dia dapat belajar dan mengenai Islam, dan bila dia keluar nanti dia boleh jadi lebih hebat daripada orang yang Islam macam tu. So apa pun tu je lah kan, aku nak cerita pun banyak, tapi bila dalam keadaan sedih ni dia jadi macam tak sampai. Aku nak nasihat dekat orang-orang yang dekat luar sana ni. Aku nak nasihat untuk hampa lah, kes menceroboh ni hampa nampak denda ya, minimum 500, itu cuma minimum saja, minimum kan. Tapi kalau yang lagi berat 10,000. Kes menceroboh ni bukannya kes biasa-biasa, memang dia under kes jenayah. Menceroboh ni dalam kes jenayah. Kalau hampa ditangkap kan, memang tak ada peluang lah kan. Peluang kalau yang berduit boleh lah kan, tangkap ada duit bayar. Tapi yang macam kita ni yang tak ada duit ni, didapati salah tak dapat bayar denda, ke dalam penjara lah selama 7 bulan. So nak masuk mana-mana kawasan kan, nak buat apa-apa aktiviti pun, nasihat aku, hampa kena dapatkan surat kebenaran daripada pengurusan kan, ataupun surat kebenaran daripada tuan tanah. Kalau hampa masuk macam tu, walaupun tanah tinggal, rumah tinggal kan, yang dah berbelah tahun, hampa jangan expect tak ada orang jaga. Walaupun tak ada orang jaga, tapi orang sekeliling ada dekat kawasan tu boleh buat report. Boleh buat report. Bila polis datang, kita masih dalam kawasan tu, kita boleh dicas menceroboh. Itu nasihat aku lah. Dan untuk adik-adik yang kat luar sana tu, yang masih muda, tolonglah, sayanglah hampa punya masa depan tu. Janganlah terlibat dengan mana-mana jenayah kan. Tak kiralah jenayah dadah kan, jangan buat. Bahawa sekali hampa masuk dalam kan, masa depan pun memang gelap. Dan satu lagi, bila hampa masuk dalam, hampa dah menyusahkan orang ramai. Bukan kata orang ramai, hampa dah menyusahkan mak ayah hampa, menyusahkan kawan-kawan kan. Lepas tu bila hampa masuk dalam, memang banyak masa yang terbuang. Sayang masa depan hampa kan. Masuk lokap, masuk penjara memang parit kan. Bila kena tangkap, hampa sebelum ni hampa dah bebas kan. Tapi bila hampa dah kena tangkap, hampa nak bebas, hampa kena bayar 4,000. Contohlah kan, denda 4,000. Hampa nak kena bayar 4,000 baru hampa bebas. Dia ibarat macam hampa terpaksa beli kebebasan untuk keluar daripada lokap. So hargai dan gunalah kebebasan yang ada ni dengan sebaik mungkin. Jangan buat jenayah. So terima kasih daripada aku. Assalamualaikum.